Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang berhormat Datuk Yang di-Pertua, terlebih dahulu saya ingin merakamkan ucapan terima kasih kepada 13 ahli yang berhormat di Dewan Yang Mulia ini yang telah mengambil bahagian dalam perbahasan ke atas usul menjunjung kasih titah ucapan Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong yang menyentuh bidang tugas Kementerian Pengangkutan di Dewan Yang Mulia ini. Izinkan saya untuk turut sama menjunjung kasih ke atas Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong di atas titah ucapan Tuanku yang telah menyentuh secara langsung perkara-perkara berkenaan kementerian ini. Saya dan seluruh keluarga Kementerian Pengangkutan akan terus komited dan beriltizam untuk memastikan bahawa sistem pengangkutan awam di negara ini ditambah baik dan menjadi lebih efisien serta selamat untuk keselesaan rakyat. Datuk Yang di-Pertua, Dasar Pengangkutan Nasional berkenaan cadangan yang berhormat peluang mengenai SPAD. Ianya adalah di bawah bidang kuasa Yang Amat Berhormat Perdana Menteri. Walau bagaimanapun, Kementerian Pengangkutan melalui dasar-dasar sedia ada sememangnya telah memberi fokus ke arah pencapaian misi dan matlamat kementerian untuk memastikan sistem pengangkutan pelbagai mod yang cekap, bersepadu, selamat, mampan dan mesra pengguna di negara ini. Antaranya termasuk pengangkutan awam yang seamless, efisien dan selamat. Untuk makluman yang berhormat, selain daripada Kementerian Pengangkutan, terdapat beberapa kementerian dan agensi lain yang juga terlibat dari segi pembangunan sektor pengangkutan di negara ini. Mereka juga mempunyai dasar-dasar dan objektif yang tertentu terhadap sistem pengangkutan yang lebih mampan di Malaysia. Mengenai isu lapangan terbang, berkenaan dengan isu... Menteri, yang berhormat Menteri. Tak masuk lagi jawapan yang amat. Itu baru preamble. Bukan, saya yang tanya soalan. Saya tanya soalan tentang dasar pengangkutan awam. Dasar pengangkutan nasional. Saya nak tanya tentang isu SPAT. Kerana ni SPAT kalau terletak di bawah JPM, tidak begitu berkesan untuk Kementerian Pengangkutan untuk membuat penyelarasan. Dan saya harap ini masukkan agenda kerajaan di mana SPAT diletak di bawah Kementerian Pengangkutan. Terima kasih. Menteri juga tentang SPAT. Okay? Ya, Saya masih ingat lagi apabila kita membentangkan akta dan berkenaan dengan SPAT. Kita banyak berbincang bagaimana SPAT harus mengambil tanggungjawab untuk regularize dan melihat dengan dasar-dasar tentang pengangkutan awam. Tetapi saya tengok dalam lapangan sekarang ni, SPAT ni dia lebih menjadi agensi yang begitu menitik beratkan tentang penguatkuasaan. Saya lihat SPAT lebih menumpukan perhatian kepada hal-hal penguasaan. Saya tengok juga malah ada di bawah di sana, kita lihat bagaimana berlaku kadang-kadang percanggahan di antara penguatkuasaan yang dilakukan oleh SPAT dengan juga undang-undang yang telah diberikan kepada JPJ. Jadi di situ nampak konflik. Nampaknya ada juga pegawai-pegawai JPJ yang komplain. Mereka buat tangkapan dan sebagainya, lepas itu kena serah kat SPAT. Nampak kerja bertindih sangat. Sebab itu saya memohon Menteri melihat balik supaya peranan SPAT ini harus dilihat betul-betul supaya bukan saja lihat bas, lori, teksi, tetapi dia lihat keseluruhan hal-hal yang tidak melibatkan penguatkuasaan. Saya rasa itu lebih baik. Hal-hal yang melibatkan kekuasaan serahlah pada polis dan kepada JPJ supaya ia tidak bercanggah dan akhirnya tidak ada overlapping of powers. Terima kasih. Yang Amat Datuk Speaker, mengenai cadangan daripada ahli-ahli yang berhormat.
pihak kementerian akan mengambil maklum dan akan membincangkan di peringkat yang lebih tertinggi. Berkenaan dengan isu yang dibangkitkan oleh ahli yang berhormat Ketere, Pangkalan Cepa, Kubang Krian dan Tanah Merah mengenai lapangan terbang Sultan Ismail Petra, Kota Baru. Kerja-kerja menaik taraf lapangan terbang Sultan Ismail Petra, Kota Baru telah pun dilaksanakan oleh kerajaan pada bulan Jun 2010 dan telah siap pada 8 September 2011. Melalui projek tersebut, landasan lapangan terbang tersebut telah dipanjangkan daripada 1981 meter kepada 2400 meter. Landasan yang baru dinaik taraf tersebut dapat mampu menampung operasi pesawat jenis Boeing 737 dan Airbus 320 dengan selamat dan selesa. Selanjutnya, menyentuh tentang cadangan supaya dinaik taraf status lapangan terbang Sultan Ismail Petra, Kota Baru kepada lapangan terbang antarabangsa. Perkara ini telah beberapa kali dijelaskan di dalam Dewan Yang Mulia ini bahawa kemudahan-kemudahan yang ada di lapangan terbang tersebut sudah mampu mengendalikan penerbangan antarabangsa. Tujuan asal pembinaan lapangan terbang tersebut adalah berfungsi sebagai sebuah lapangan terbang domestik. Kerajaan hanya menetapkan 6 buah lapangan terbang antarabangsa di Malaysia. Lapangan terbang yang lain termasuk lapangan terbang Sultan Ismail Petra, Kota Baru berfungsi sebagai feeder kepada 6 lapangan terbang antarabangsa tersebut. Sehubungan dengan itu, lapangan terbang Ismail Petra, Kota Baru masih lagi berstatus lapangan terbang domestik. Mengenai isu kelewatan KLIA. Nak bagi jalan ni, Ahmad. Terima kasih Yang Berhormat Menteri, terima kasih Yang Berhormat Speaker. Saya fikir rakan-rakan bukan sahaja daripada Kelantan tetapi daripada seluruh pantai timur, khususnya Terengganu, khususnya berdekatan dengan pilihan raya kecil Kuala Besut ini akan merasai sangat bimbang dengan jawapan Yang Berhormat Timbalan Menteri tadi, kerana lapangan terbang Pangkalan Cepa bukan sahaja berkhidmat untuk rakyat di Kelantan tetapi juga sebahagian besar rakyat di utara Terengganu, termasuklah Menteri Pendidikan kedua. Keduanya, fakta bahawa lapangan terbang Pangkalan Cepa itu lapangan terbang domestik tidak tepat. Kita sekarang ini mengendalikan penerbangan ke Singapura dan mungkin akan berkembang ke destinasi-destinasi lain. Jadi dari segi sebenarnya, hakikatnya, ianya berfungsi sebagai lapangan terbang antarabangsa tetapi tidak mempunyai kemudahan yang sesuai untuk sebuah lapangan terbang antarabangsa tanpa mengira penerbangan-penerbangan domestik yang begitu banyak ianya, tanpa mengira ianya juga mempunyai sekolah memandu atau penerbangan, sekolah juruterbang, tanpa mengira ianya juga berkhidmat untuk pelantar-pelantar minyak di lautan Kelantan yang sebenarnya isu royalti pun sepatutnya boleh pada Kelantan. Jadi saya minta Timbalan Menteri jelas sikit hal itu. Minta laluan sikit, Menteri. Isu yang sama. Terima kasih, Pak Menteri. Saya ingin penjelasan, Yang Berhormat menyebut tadi ada 6 lapangan terbang yang diberi status antarabangsa. Minta senaraikan dan apa kriteria yang istimewa sangat. Dan apa sebab kenapa Kelantan tak boleh diberikan status yang demikian. Sedangkan sebagaimana yang disebut oleh Yang Berhormat Tumpat ini, terlalu banyak kriteria yang sepatutnya sudah lama kerajaan memberi taraf ini kepada kerajaan negeri Kelantan, dan ini menampakkan lagi satu lagi diskriminasi selain daripada hak royalti, satu lagi yang dibuat kepada rakyat Kelantan. Minta penjelasan. Yang Menteri, Nak bagi jalan lagi, Ahmad? Ya. Ataupun nak jawab dulu? Nak jawab dulu. Ya, duduk dulu Kota Melaka. Yang Amat Datuk Speaker, Datuk Yang Dipertua. Ada 6 lapangan terbang yang dikategorikan sebagai lapangan terbang antarabangsa, iaitu KLIA, 1, Penang, Kota Kinabalu, Kuching, Langkawi dan Senai. Walau bagaimanapun lapangan terbang
yang lain yang berada di Malaysia, kita telah meliberalisasikan penerbangan ini dengan mewujudkan dasar langit terbuka. Sebagai contoh, kita telah membuat satu perjanjian dengan kerajaan United Kingdom di mana kapal terbang daripada luar negara boleh terus terbang ke mana-mana destinasi dalam Malaysia. Dan ini sebab itu macam di Kota Baru boleh terbang ke Singapura, ianya memang boleh dasar langit terbuka, tetapi cuma dikategorikan dalam domestik. Walaupun ianya dikategorikan sebagai domestik, tetapi masih boleh membenarkan penerbangan antarabangsa. Seperti di Kuala Terengganu. Kuala Terengganu juga boleh membuat penerbangan antarabangsa walaupun Kuala Terengganu itu ditarifkan sebagai lapangan terbang domestik. Yang Amat Menteri. Ya. Kota Melaka bangun ya. Terima kasih Datuk Yang di-Pertua dan terima kasih Yang Amat Menteri. Tentang apa yang disebutkan naik taraf lapangan terbang yang baik pun katakan domestik, lapangan terbang di Batu Berenang Melaka, kerajaan negeri Melaka katakan ini satu lapangan terbang antarabangsa. Tetapi soalan saya, dikatakan naik taraf sebuah lapangan terbang Melaka, memang kerajaan persekutuan termasuk kerajaan negeri, kita sudah membelanjakan lebih 200 juta untuk naik tarafkan lapangan terbang Batu Berenang di Melaka. Dan Boeing 737 dan Airbus pun berdaya mendarat. Tetapi kapasiti penggunaannya memang kita merasa mengecewakan. Sampai setakat ini sangat hanya dua dari Indonesia, syarikat penerbangan dari Indonesia menggunakan lapangan terbang Batu Berenang. Saya ingin tanya, tadi jika saya tak salah, saya ikut jawapan dari Timang Menteri, katakan kita terpulang kepada commercial trading di antara syarikat-syarikat penerbangan dengan kerajaan negeri, saya kata yang menguruskan, bukan syarikat airport. Saya nak minta tanya, kalau kita belanjakan lebih 200 juta dan jika kita biarkan keadaan begini, ringkaskan ya, Man. Ya, biarkan keadaan begini, saya ingat ini memang tidak waras, tidak betul. Saya nak tahu apakah langkah-langkah dan usaha oleh kementerian bersama dengan kerajaan negeri Melaka untuk mempromosikan lapangan terbang Batu Berenang ini. Lagipun tahun depan visit Malaysia ya. Sebab itu saya nak tanya, apakah langkah-langkah dan mungkin program atau usaha oleh kementerian sejak kita naik tarafkan lapangan terbang Batu Berenang. Bolehkah Dewan ini diberitahu? Terima kasih. Boleh satu lagi kaitan dengan lapangan terbang Sultan Ismail Petra di Kota Baru. Saya cuma ingin tahu sebagaimana telah dijawab oleh pihak kerajaan tadi berkaitan dengan lapangan terbang Kuala Terengganu yang membenarkan untuk dilakukan penerbangan antarabangsa. Siapakah sebenarnya pihak yang boleh membenarkan, misalnya kalau ingin dijadikan lapangan terbang Sultan Ismail Petra Kota Baru sebagai tempat untuk menerbangkan jemaah haji khususnya daripada Kelantan terus ke Jeddah. Terima kasih. Yang Amat Datuk Speaker, mengenai lapangan terbang Batu Berenang, walaupun pihak kerajaan negeri melabelkan sebagai lapangan terbang antarabangsa, tetapi di pihak kementerian masih ditarifkan sebagai lapangan terbang domestik. Dan memang kerajaan senantiasa menggalakkan syarikat-syarikat penerbangan beroperasi
di mana-mana lapangan terbang di Malaysia. Dan ini semua tertakluk kepada commercial decision daripada syarikat-syarikat penerbangan ini. Dan kerajaan tidak menghalang mana-mana syarikat penerbangan untuk terbang ke mana-mana destinasi di dalam negara. Begitu juga di Kota Baru. Cuma Menteri, bukanlah semasa kita mencadangkan naik taraf sebuah lapangan terbang, kita sudah buat tentang kajian-kajian tentang commercial potentialnya. Kalau tidak, kita belanjakan wang untuk naik taraf tanpa ada penggunaannya, sangat ini memang kelemahan atau kekurangan semasa kita meluluskan naik taraf, projek naik taraf. Bagan Sarai bangun juga Tak di laluan. belakang. Terima kasih. Terima kasih Yang di-Ketua, Tuan Yang di-Ketua. Terima kasih Yang Berhormat Menteri. Saya ada 2 soalan ringkas. Baru-baru ini Kementerian telah juga meresmikan lapangan terbang di Ipoh yang saya kira Datuk Menteri juga hadir. Apakah usaha-usaha kerajaan atau usaha kementerian untuk merancangkan lagi pengembangan aktiviti penerbangan di Ipoh, kerana ini dapat meningkatkan lagi ekonomi dan aktiviti yang boleh merancangkan lapangan terbang di sana. Satu ketika dulu lapangan terbang ni telah berfungsi dan ada satu ketika kita lihat saya dapati tidak ada aktiviti penerbangan di sini. Yang keduanya, kita lihat kesibukan yang amat sangat di lapangan terbang antarabangsa Pulau Pinang. Tidakkah ada perancangan jangka panjang oleh kementerian, contohnya untuk mengadakan satu lagi lapangan terbang di utara, contohnya di Parlimen Bagan Serai di kawasan Beriah. Terima kasih. Yang Mat Menteri boleh jawab isu-isu yang dikemukakan semasa perbahasan. Yang baru tu boleh dikemudiankan. Kubang Pasu bangun Yang Mat. Terima kasih Yang di-Ketua. Saya terpanggil lah bila berbincang berkenaan dengan perkara ni, iaitu berkenaan dengan lapangan terbang Alostar. Lapangan terbang Alostar saya ingat ia merupakan lapangan terbang domestik. Dia juga digunakan oleh Harau lah kalau balik ke Perlis, kan. Tetapi lapangan terbang ni kemudahan dia amat, orang kata apa, amat menyedihkan. Kadang-kadang dalam 2 ruang lounge yang menunggu tu, kadang-kadang kita ada 3 flight sekali, dan apabila 3 flight dia jadi congested, ada penumpang yang ketinggalan kerana sebab-sebab itu. Jadi saya mohon pada Kementerian Pengangkutan supaya melihat balik lapangan terbang Alostar ini supaya di-upgrade balik, terutama sekali ruang menunggu dan sebagainya. Kerana saya tengok desainnya pun pada ketika dia diluluskan dulu, pada mulanya ianya tidak mempunyai escalator pun. Orang yang sampai itu terpaksa turun tangga. Jadi sekarang escalator ditambah 1, tetapi orang kata tersorok dan kadang-kadang terlepas dan sebagainya. Jadi kita haraplah supaya dalam masa untuk melihat lapangan terbang lain yang di-upgrade sebagai lapangan antarabangsa, saya rasa wajar dilihat juga lapangan terbang Alostar yang digunakan sebagai lapangan domestik oleh Kedah dan Perlis, termasuklah di Selatan Tai pun kadang-kadang menggunakan lapangan terbang itu. Terima kasih. Mengenai lapangan terbang Kuala Krai. Maaf, Kuala Nak bagi lagi Ahmad. Lapangan terbang Kuala Krai. Nak bagi jalan lagi? Bukan lapangan terbang Kuala Krai, tapi lapangan terbang di Kota Baru di Sultan Ismail Putra. Disebutkan oleh Menteri tadi, kita ambil perhatian bahawa mana-mana syarikat boleh mengendalikan penerbangan termasuk daripada luar negara seandainya mereka merasakan ianya bagus untuk bisnes. Tetapi saya merasakan pengendali lapangan terbang MAHB juga harus mengambil kira bahawa lapangan terbang yang maju yang mendapat penerbangan yang banyak juga akan membawa keuntungan kepada pengurusan MAHB, bukan hanya mengendalikan seperti di KLIA. Oleh demikian, saya rasa lapangan terbang Kota Baru ini antara lapangan terbang yang cukup banyak mengendalikan penerbangan antarabangsanya, termasuk ke Krabi di Thailand, dan kini mungkin Malindo pun sudah masuk. Jadi
penaikan taraf yang disebut oleh menteri tadi yang telah selesai terpaksa menjalani naik taraf semula kerana mengendalikan penerbangan yang banyak yang mungkin tidak diunjurkan terlebih awal. Jadi potensi lapangan terbang Ismail Petra ini cukup tinggi, maka kalau kita nak menggalakkan penerbangan banyak masuk, saya rasa sekadar memanjangkan daripada 1.9 km kepada 2.4 km runway tidak cukup. Ianya harus menepati ciri antarabangsa sehingga 4,000 meter. Ya, barulah ianya dapat menampung satu kawasan pantai timur yang bukan hanya melibatkan Kelantan tetapi Terengganu dan juga selatan Thailand. Jadi kita harap menteri mengambil serius saranan bukan hanya daripada sebelah pihak tapi semua pihak untuk menaikkan taraf lapangan terbang Ismail Petra. Terima kasih. Pertama, saya nak memaklumkan mengenai lapangan terbang Batu Berendam. Kenapa kerajaan membelanjakan wang yang banyak untuk menaiktarafkan lapangan terbang tersebut? Ianya kerana kerajaan melihat untuk mewujudkan potensi-potensi ekonomi di setiap lapangan terbang. Maka sebab itu kerajaan membelanjakan untuk dibina lapangan terbang ini dinaik taraf supaya dapat menampung pesawat-pesawat ataupun yang jenis besar seperti Boeing 37 dan Airbus 320. Mengenai Ipoh, memang ianya baru naik taraf, memandangkan lapangan terbang Ipoh sebelum ini dalam keadaan yang agak dah lama. Dan saya akan mengambil perhatian mengenai permintaan daripada Yang Amat Kubang Pasu agar Alostar yang akan diambil perhatian untuk di-upgrade. Dan seterusnya mengenai Kota Baru, lapangan terbang ini telah kita tingkatkan kemampuan dan malah mampu hari ini menampung Boeing 373 dan Airbus 320 dan ianya baru boleh dikatakan baru siap 2011. Jadi kita akan melihat sekiranya penumpang ianya meningkat, insya-Allah kerajaan akan mengambil pertimbangan untuk menaikkan taraf lapangan terbang Kota Baru. Lembung Datuk Speaker, saya sikit je berkaitan dengan perkara sama. Terima kasih Datuk Ketua. Kita isu Putrajaya minta satu lapangan terbang khas untuk Parlimen Putrajaya. Datuk Ketua, tadi kita berbincang banyak mengenai isu taraf sebuah lapangan terbang. Tarif. Kalau kita dengar Melaka disebut lapangan terbang antarabangsa Batu Berendam, tapi bukan kategori antarabangsa pun. Jadi apa kriteria sebenar? Kriteria dijawab oleh menteri tadi bukan antarabangsa. Apa kriteria yang kementerian letak untuk menentukan sebuah lapangan terbang antarabangsa atau tidak? Ini yang disoalkan beberapa tadi yang saya nak minta menteri jawab secara detail sikit. Kalau tak ada, mampu tulis. Terima kasih, Putrajaya. Yang Mohon Menteri, mohon satu soalan pendek je. Saya dapati ada sebuah lapangan terbang di Pulau Pangkor. Cuma nak tahu status dia sama ada di dalam senarai Kementerian Pengangkutan ataupun hak individu tertentu. Terima kasih. Ya, Yang Amat Menteri. mengenai penarafan lapangan terbang antarabangsa ataupun domestik, ianya bergantung kepada jumlah penumpang setiap tahun. Jadi pihak kementerian ada peringkatnya, sekiranya mencapai sesuatu peringkat penumpang
setiap tahun itu tinggi, maka dianya akan diiktiraf sebagai lapangan terbang antarabangsa. Dan mengenai Pulau Pangko, memang ada dalam senarai kementerian sebagai lapangan terbang dipanggil airstrip. Pak Menteri, tadi dijelaskan bahawa kriterianya adalah kriteria penumpang. Tapi di kawasan Bukit Katil ada lapangan terbang antarabangsa dengan kadar penumpang average daripada tahun 2009-2012 hanya 24%. Jadi saya ingin nyatakan dengan perbelanjaan lebih mencecah 200 juta ringgit, apakah satu pelaburan yang berbaloi yang membabitkan wang rakyat 200 juta tetapi kekerapannya cukup kurang, dan saya tak tahu sama ada kerajaan negeri itu self-proclaim lapangan terbang antarabangsa ataupun apa. Sebab ini memalukan. Dan sekarang ni ramai orang main layang kat lapangan tu sebab tak ada kapal terbang. Terima kasih Pak Menteri. Seperti saya sebutkan awal tadi, bahawa lapangan terbang, pembinaan lapangan terbang di Batu Berendam adalah untuk mewujudkan platform potensi-potensi ekonomi yang sememangnya Melaka telah menjadi bandar bersejarah, dan oleh kerana setiap lapangan terbang di negara kita, boleh dikatakan hampir setiap lapangan terbang ada proses menaik taraf, maka lapangan terbang Melaka pun tidak terkecuali untuk dinaik taraf seperti di Kota Baru. Terima kasih Muhammad Timbalan Menteri. Kalau sekiranya kriteria jumlah penumpang yang menjadi ukuran bagi menentukan sama ada lapangan terbang itu boleh dinaik tarafkan ke taraf antarabangsa, saya percaya lapangan terbang Kota Baru merekodkan antara jumlah penumpang yang paling tinggi di kalangan kesemua lapangan-lapangan terbang kecuali Kuala Lumpur dan Penang. Ya. Saya fikir, dan adalah juga satu perkara yang agak aneh di mana penumpang-penumpang terutama jemaah haji kalau daripada Kelantan, mereka terpaksa ke Terengganu kerana di Terengganu ada penerbangan jemaah haji yang dibuat secara direct daripada Terengganu ke Jeddah. Ya. Sedangkan di Terengganu itu sendiri jumlah penumpang yang menggunakan lapangan terbang Terengganu tak sampai pun 30% berbanding dengan jumlah penumpang yang ada di Kelantan. Saya faham masalah lapangan terbang Kota Baru adalah masalah landasannya tidak cukup bagi pendaratan Boeing. Saya fikir langkah yang paling baik bagi kerajaan ialah untuk mempertimbangkan supaya pembesaran lapangan terbang itu dilakukan supaya pendaratan Boeing boleh berlaku dan selari dengan dasar open sky policy, barangkali akan ada penerbangan-penerbangan antarabangsa yang boleh menggunakan lapangan tersebut. Hakikatnya lapangan terbang Kota Baru jauh lebih strategik daripada lapangan terbang Terengganu. Yang Mohd Ketirih, saya akan membawa cadangan daripada Yang Mohd untuk saya bincang di pihak kementerian. Seterusnya, Yang Mohd Datuk Speaker, mengenai isu kelewatan KLIA 2 seperti yang ditimbulkan oleh YB Lebah Pantai, kos penambahan KLIA 2 adalah disebabkan oleh peningkatan dan penambah skop asal projek. Peningkatan skop ini adalah akibat peningkatan keperluan daripada pihak kerajaan dan agensi-agensi berkaitan serta unjuran trafik penumpang yang agresif. Antara penambahan skop utama yang menyumbang kepada peningkatan kos untuk KLIA 2 ialah
Pertama ialah bangunan terminal yang lebih besar, yang mana pada awalnya adalah 2 tingkat, tetapi sekarang telah dinaikkan 3 tingkat. Dan seterusnya penaik tarafan sistem pengendalian bagasi dan juga peningkatan bilangan aircraft stands, dan juga selain itu landasan 3 yang lebih panjang daripada yang asal dan kawasan tanah yang lebih luas. Seterusnya menara kawalan trafik yang baru, iaitu Air Traffic Control Tower, dan juga seterusnya peningkatan dalam infrastruktur lain seperti jalan raya yang juga perlu dibuat bertingkat. Kemudian ruang komersial yang lebih besar dan perkhidmatan aerobridge untuk kemudahan dan keselamatan orang kurang upaya, warga emas, ibu mengandung dan kanak-kanak terutamanya ketika cuaca buruk. Walaupun wujudnya perubahan skop yang telah menyebabkan peningkatan kos KLIA 2, Rating Agensi Malaysia masih mengekalkan perakuan pengiktirafan pangkat AAA untuk MAHB sebagai refleksi keyakinan terhadap kebolehdirian KLIA yang kekal utuh. Terima kasih Datuk Speaker. Terima kasih juga Yang Berhormat Timbalan Menteri menjawab. Saya hanya ingin tekankan kita bukan bercakap tentang penambahan yang sedikit daripada 1.9 bilion ringgit hingga 4 bilion. Jadi selalunya tugasan konsultan yang dipilih untuk menjaga variation order ataupun perubahan daripada order dan sebagainya, dan perubahan-perubahan lain dari segi pembesaran, pemanjangan landasan itu dipikul oleh KLIA Consultancy Services Sdn Bhd, syarikat yang beroperasi selama 2 tahun, yang sepatutnya lebih tegas kepada para kontraktor. Jangan membiarkan AirAsia misalan mengubah permohonan mereka, spesifikasi mereka dari masa ke semasa, tapi syarikat ini juga gagal kerana dilihat terlalu longgar dalam mengenakan terma-terma yang sepatutnya. Saya mau tanya kepada Yang Berhormat, sekarang ini sedang nilai yang diberi 4 bilion ringgit. Tapi saya dapat maklum balas, seperti saya sebut semalam, daripada beberapa research houses dengan izin yang menyatakan ada juga variation order lain yang menyebabkan MAHB perlu membayar kepada kontraktor-kontraktor tertentu. Misalan MIDF Research 250 juta ringgit atas variation order. Jadi adakah ini bermaksud pada hari ini Yang Berhormat menyatakan walaupun ada variation order, kos masih lagi 4 bilion ringgit, ya? Dan keduanya, adakah Yang Berhormat bersedia membawa kami ahli-ahli parlimen yang telah menyatakan sejak awal ada penundaan, walaupun Perdana Menteri berkeras kata Jun 28 tahun ini, untuk pergi melawat ke tapak KLIA 2 bersama-sama dengan Yang Berhormat. Terima kasih. Mengenai apa yang disebut oleh Yang Berhormat mengenai MIDF Research, penambahan 250 million, itu sebenarnya sudah dalam perkiraan jumlah 4 juta dan 4 bilion. Dan penarafan rating ini pada ketika ini seperti saya sebutkan masih mempunyai keyakinan daripada segi pelaburan, dan sebab itu pada ketika ini kalau kita melihat daripada yang terbaru daripada RHB, ianya menganggarkan harga RM7.53 dan daripada CIMB RM7.55, dan ini menggambarkan bahawa keyakinan bahawa projek ini akan dapat dijayakan, dan saya selaku pengurusi pemantau yakin projek ini tidak ada penundaan daripada tarikh yang disebutkan. Boleh sikit Yang Berhormat. Terima kasih Datuk Speaker. Terima kasih Yang Berhormat. Kalau Yang Berhormat yakin, saya pun lalukanlah jawatan kuasa pantauan
untuk memastikan tidak ada lagi penundaan yang dah 5 kali pada awal dibuat berkali-kali. Hanya saya pinta sekali lagi saya kata, kalaupun kami ahli-ahli Parlimen Pakatan Rakyat tak dapat dilibatkan dalam jawatan kuasa, sekurang-kurangnya tidak ada salah untuk Yang Berhormat membawa satu delegasi termasuk siapa yang mahu untuk pergi melawat tapak. Saya juga bangkitkan tadi bagaimana makluman balas Yang Berhormat tentang lawatan, satu. Kedua, tentang peranan KLIA Consultancy Services Yang Berhad. Yang Berhormat, konsultan ni penting. Dia yang boleh menyatakan tidak kepada kepada para kontraktor kalau diminta spesifikasi tambahan. Misalan, kalau bulan depan tiba-tiba AirAsia kata nak tambah lagi bab lain. Bagaimana kita dapat yakini bahawa konsultan yang dipilih oleh MHB akan menjalankan tugasnya dengan baik supaya tidak ada pertambahan kos. Terima kasih. Andre. Nak bagi jalan ramai yang bangun Yang Berhormat. Terima kasih Datuk Ketua. Yang Berhormat. Saya fikir apapun kita harus berbangga dengan pembinaan KLIA 2 ini. Kerana dari satu aspek ialah, kalau kita bandingkan pembinaan KLIA yang dulu dengan sekarang. Kalau dulu, hampir keseluruhan menggunakan kepakaran luar, teknologi luar. Tetapi untuk pembinaan KLIA 2 ini, kepakaran dalam. Mana keupayaan syarikat tempatan telah begitu mampu untuk bersaing dengan syarikat-syarikat antarabangsa. Saya nak sebut di sini ialah, kalau kita tengok dari segi kos, 4 bilion setakat ini yang akan mengambil masa lebih kurang 5 tahun. Kalau kita bandingkan dengan pembinaan lapangan terbang lain, misalnya di Kansai, di Hong Kong misalnya, ada sampai 22 bilion USD misalnya. Maka itu kita dapat lihat lebih murah misalnya. Saya nak tanya pandangan. Saya ini maklumat yang boleh kita bolehilah. Dan betul atau tidak, dari segi kalau kita nak banding KLIA 2 ni sebenarnya hampir 60% daripada lapangan terbang KLIA ni. Maknanya apa yang dibina ini sebenarnya dari segi bandingan segi kos agak belum tinggi berbanding dengan luar. Saya nak tanya pandangan saja. Ya, Yang Menteri nak bagi jalan Yang Berhormat. Boleh saya jawab? Selatan. Sikit-sikit. Saya nak bagi pandangan. Duduk dulu Yang Berhormat. Yang lain duduk dulu. Saya jawab dulu. Ada Yang Berhormat, yang lain tu yang berdiri tu minta duduk Yang Berhormat. Menteri nak jawab. Mengenai pandangan daripada Yang Berhormat Lembah Pantai, sebenarnya KLIA Consultant Service telah tidak disambung untuk mengurus projek tersebut, dan projek KLIA ini sebenarnya diurus oleh MHB sendiri dengan kepakaran dalaman mereka. Jadi pihak MHB berkemampuan untuk mengurus lapangan projek yang disebutkan tadi. Mengenai daripada lawatan, saya harus minta izin dengan MHB kerana projek ini belum siap lagi. Menteri boleh putuskan. Bawa MP pergi tengok aset yang kita ada di negara kita, tak ada masalah. Takkan kena tanya MHB. Takkan lawatan pun tak boleh. Kita boleh timbangkan, kita rujuk. Malah ahli-ahli Yang Berhormat daripada BN pun belum lawat lagi. Kita semua pergi bersama. Bawa sekali. Bawa sekali. Kita pergi bersama. 4 bilion ringgit. Setuju? Dewan sekarang boleh putuskan. Semua nak pergi. Minta daripada Dewan, tak mahu Yang Berhormat bagi jalan Yang Berhormat. Baik. Saya akan pertimbangkan untuk permintaan daripada ahli Yang Berhormat. Menteri. Soalan bagi jalan lagi Yang Berhormat. Menteri, baru sikit. Saya